Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini, keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Kuala Terengganu telah menimbulkan banyak reaksi daripada pelbagai pihak. Pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman sebat ke atas dua pesalah wanita atas kesalahan percubaan melakukan perbuatan lesbian. Ada masyarakat yang menyokong tindakan mahkamah ini dan begitu juga sebaliknya. Terdapat segelintir umat Islam sendiri dan bukan Islam yang mengkritik hukuman tersebut. Ada juga yang meminta supaya hukuman ini dikaji semula dan ada juga yang menuntut hukuman ini dimasukkan. Malah yang lebih ekstrim yang mendesak pemasuhan mana-mana kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Bagi yang menentang, mereka mendatangkan pelbagai hujah yang mengatakan mahkamah syariah ini bidang kuasanya lebih kecil daripada perlembagaan. Oleh itu, marilah kita pada hari ini membincang dan mengupas tentang isu yang berlaku di negara kita. Forum kita pada hari ini bertajuk Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Pada hari ini, ramai cerdik pandai yang mula mempersoalkan sama ada syariah ini sesuai atau tidak pada zaman moden. Pelbagai hujah yang didatangkan oleh mereka yang menyokong pandangan mereka, dan mereka juga cuba untuk menafsirkan semula syariah menurut corak pemikiran mereka. Bahkan ada yang mendakwa menafsir syariah berdasarkan maqasid syariah, sehingga seolah-olah mereka menolak nas-nas yang sahih serta memperlekehkan pandangan ulama'-ulama', khususnya ulama' mazhab. Secara umum, syariah bermaksud aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Secara khusus pula, syariah bermaksud penerapan seluruh aspek kehidupan sesuai ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah ibadat umumnya dan khususnya yang dinisbahkan kepada sumber hukum Islam. Menurut Mahmud Syaltul, mendefinisikan syariah sebagai aturan yang ditetapkan Allah supaya manusia dapat mengaplikasikan aturan itu untuk mengatur hubungan dirinya dengan Tuhannya dan hubungan dirinya dengan sesama manusia dan hubungan dirinya dengan alam semesta. Ini dapat dilihat kepentingannya berdasarkan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah mengkehendaki, nescaya kamu dijadikannya satu umat sahaja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Terdapat pelbagai dakwaan yang dilemparkan oleh pelbagai pihak terhadap kedudukan undang-undang syariah di Malaysia. Antaranya ialah perundangan syariah hanyalah dibuat oleh negeri masing-masing. Oleh itu, jika undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan mengatasi seperti yang termaktub dalam perkara 74 Perlembagaan Persekutuan. Oleh yang demikian, sekiranya ada percanggahan antara dua undang-undang ini, iaitu undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri tersebut. Yang seterusnya, mahkamah syariah ditubuhkan oleh enakmen atau akta pentadbiran, sedangkan mahkamah sivil ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, taraf mahkamah syariah adalah lebih rendah daripada mahkamah sivil. Ramai yang mengibaratkan mahkamah syariah lebih rendah dari tribunal bawahan sahaja. Malah jika dilihat dari bidang kuasa jenayah, mahkamah syariah pula ia menjadi satu hujah untuk mengasaskan pendirian golongan ini. Yang seterusnya, undang-undang syariah bertentangan dengan perlembagaan, khususnya isu hak asasi manusia dan kesamarataan.
Ada undang-undang syariah yang juga didakwa mendiskriminasikan golongan tertentu, khususnya wanita, golongan LGBT, dan ia mengokong umat Islam. Justru tiada tempat lagi bagi agama di dalam undang-undang itu. Itu merupakan apa yang mereka percaya. Seterusnya, undang-undang syariah adalah undang-undang ketinggalan zaman. Pihak yang berpegang dengan pandangan ini, ia melihat kemodenan dan kemampuan logik akal sebagai segala-galanya, dan manusia tidak perlu lagi bergantung dengan dalil nakli lagi. Golongan ini juga percaya kemunduran umat Islam ketika ini kerana tidak mampu berfikir sebagaimana pemikiran orang barat. Malah terdapat juga sebahagian yang mencari justifikasi berdasarkan maqasid syariah, masalah musalah dan prinsip-prinsip lain yang memberi ruang untuk tidak mengguna pakai nas-nas syariah. Bagi menjawab persoalan yang timbul berkaitan dengan kedudukan undang-undang syariah di Malaysia, saya akan menjelaskan dengan ringkas dan padat. Yang pertama, di dalam kita menentukan undang-undang mana yang mengatasi atau perlu dipakai, kita perlu melihat kepada hal perkara atau nama lainnya subject matter, bukan kita mengikut pihak yang membuat undang-undang. Ini dapat diperhatikan seperti dalam perhakiman yang diputuskan dalam kes-kes sebelum ini, seperti kes Najoy melawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dalam kes ini, kita menyatakan kita perlu melihat pada hal perkara yang berkaitan dalam menentukan undang-undang mana yang mengatasi. Jika hal perkara tersebut adalah mengenai wakaf atau seumpamanya, maka undang-undang syariah mengatasi undang-undang sivil. Jika hal perkaranya jatuh dalam bidang kuasa sivil, maka undang-undang sivil akan digunakan pakai sebagai instrumen. Yang seterusnya, Perlembagaan Persekutuan membenarkan undang-undang syariah wujud dan dipertahankan. Malah dalam keadaan negara menghadapi darurat di mana semua undang-undang digantung pelaksanaannya, undang-undang syariah masih kebal terpakai walaupun semasa darurat. Ini merupakan suatu manifestasi bahawa undang-undang syariah bukan kelas kedua, tetapi dia mempunyai keistimewaan sehingga dalam keadaan darurat pun perundangan syariah masih dapat dilaksanakan dengan baik. Walaupun saya tidak setuju dengan pandangan yang menyatakan bahawa perundangan syariah merupakan perundangan kelas kedua berdasarkan dakwaan yang telah dinyatakan. Namun begitu, kita perlu akur bahawa masih terdapat ruang dan peluang bagi kita mengenal pasti dan membuat penambahbaikan kepada perundangan syariah di Malaysia agar pandangan tersebut lebih mudah untuk dipatahkan. Di sini saya mencadangkan beberapa pendekatan yang boleh diambil. Antaranya ialah Undang-Undang Tubuh Negeri haruslah dipinda supaya diletakkan penubuhan Mahkamah Syariah di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri. Ini adalah disebabkan penubuhan Mahkamah Sivil jelas terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, sebagai sebuah entiti negeri, Mahkamah Syariah perlu ditubuh dan disebut di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri sebagaimana Mahkamah Sivil yang disebut dengan jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan. Mungkin kita boleh mengambil dengan mengubah suai perkara tertentu peruntukan perlembagaan persekutuan yang berkaitan untuk dimasukkan di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri. Setakat ini hanya negeri Terengganu sahaja yang sudah meminda undang-undang tubuh mereka dengan memasukkan penubuhan Mahkamah Syariah, walaupun demikian sebutan penubuhan tersebut adalah terlalu umum. Yang seterusnya, cadangan seterusnya iaitu membebaskan hakim-hakim syariah dari kokongan pegawai awam dengan mewujudkan akta atau nama sendiri. Berbeza dengan hakim-hakim di Mahkamah Sivil, hakim Mahkamah Syariah masih lagi merupakan pegawai awam yang tertakluk kepada peraturan pejabat awam dan pejawatannya.
Oleh yang demikian, kebebasan mereka masih boleh diragui kerana mereka masih perlu tunduk kepada pegawai atasan mereka. Kebebasan merupakan satu elemen penting bagi badan kehakiman dan ia perlulah dizahirkan kepada rakyat supaya dapat memberikan keyakinan kepada mereka. Cadangan yang seterusnya, peruntukan latihan dan keanggotaan hendaklah diberi keutamaan. Saya dapati peruntukan ini sangat kurang sama ada kepada mahkamah syariah, pendakwa syar'i, penguatkuasa agama ataupun peguam syar'i. Natijahnya, kualiti kes-kes yang dibawa kepada mahkamah syariah menjadi rendah dan keadilan yang ingin dicapai tidak dapat kerana kekurangan latihan. Dan yang terakhir, cadangan daripada saya, meminda Akta 355 dan memberikannya lebih kuasa kepada Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang kesalahan jenayah yang hukumannya lebih tinggi dan ia tidak tertakluk kepada hukuman tradisi sahaja, iaitu denda, penjara dan sebatan. Hukuman yang bersifat retroaktif yang mempunyai elemen pendidikan dan pengajaran perlu juga diberikan kepada mahkamah syariah. Pada pandangan saya, perlu ada bentuk hukuman yang bersifat menggerukan bagi kesalahan-kesalahan yang berat seperti yang berkaitan dengan akidah. Bagi kesalahan lain, hukuman yang bersifat mendidik boleh dilaksanakan. Kesimpulannya, kita perlulah berdoa dan berharap agar kekurangan dan kelemahan pelaksanaan dalam perundangan syariah di negara kita dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Hakikat ini mampu kita capai sekiranya semua pihak, terutamanya masyarakat Islam, mempunyai kefahaman yang jelas tentang perundangan syariah yang sesungguhnya bukan ciptaan manusia. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman kita terhadap perundangan syariah, dan suatu masa nanti semoga perundangan syariah di negara kita dapat ditabarkan sebagai satu sistem yang unggul bagi kita semua, terutamanya yang beragama Islam. Hakikatnya, perundangan syariah bukanlah perundangan kelas kedua, tetapi hendaklah lebih diarus-perdanakan. Namun sekiranya status ini hanya sekadar teori sahaja tetapi tidak dizahirkan dengan tindakan-tindakan yang wajar, sudah pasti pandangan yang mahu menular bahawa perundangan syariah merupakan kelas kedua menjadi lebih diterima dan diakui oleh masyarakat. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.